Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena juga hari ini 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah. Jadi perbanyakkanlah selawat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semudah sesimpel sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh buat laju-laju, cepat-cepat. Dapat buat 1000 sehari tu, alhamdulillah. Kalau ikutkan dia berapa minit je, insya-Allah sebagai tanda kita, sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. So pagi ni saya nak cerita tentang Pulut Panggang. Soalan pagi ni. Soalan pagi ni adalah nak cerita tentang Pulut Panggang. Siapa nak tahu apa relatednya Pulut Panggang dan apa yang bestnya tentang Pulut Panggang ni? Bukan saya nak cerita rasa Pulut Panggang tu, memang sedap. Saya tahu ada di kalangan you all yang suka Pulut Panggang, tapi saya nak cerita macam mana ada seorang peniaga ni yang memang baru niaga, baru je start. Orang panggil start up business lah kan, yang tak reti, tak ada pengalaman, tapi menggunakan cara yang paling mudah, cara yang paling tak ada gunakan duit pun. Okay. Dan saya rasa macam amazing bila kami borak semalam kan. Saya ada semalam kita ada meeting bersama dengan kita punya leaders, bercerita tentang campaign marketing tau sebenarnya. Apa benda yang adjustment yang kita nak buat, apa modul-modul menuju kepada sesi roket pemasaran momentum. So kita tengah nak simplifikan supaya you all yang di luar sana, yang baru berniaga, terutama anda yang peniaga, you all adalah agent ke, stokis, you all dropship, terlalu ramai yang kami dah bantu. Di kalangan agent-agent, stokis, dropship ni peniaga yang kami dah bantu dan mereka ni dah buat sales. So salah satu semalam yang ni diceritakan oleh Cikgu Nas, di mana dia bantu seseorang. Orang ni baru berniaga di Keluang. Dia memang tak pernah ada Facebook page. Dia buat benda tu dan suddenly daripada kosong dia capai 12,000 dalam masa 30 hari. Hanya jual pulut panggang. Macam siapa nak tahu apa yang dia buat? Siapa kat sini nak tahu apa, macam mana dia buat? Apa benda yang dia buat sampai dia boleh dapat 12,000? Yang ni yang saya nak share pada anda. Okay, siapa yang nak tahu? Sayang, jangan share dulu sayang. Bagi orang tekan button ada pun share director dulu lah kat sini. Macam dia dah biasa buat live Semenjak dah biasa buat live ni, nampak tu, jangan share dulu, tekan share. Okay. So make sure anda like dulu kat situ, belajarlah love sikit. Kemudian tag kawan-kawan tu. Kita tahu ramai orang yang berniaga di luar sana, terutama anda yang menjadi ejen. Sebab ketika pandemik PKP, kita bantu ramai sangat ejen-ejen yang alhamdulillah mereka dapat sale yang bagus. Mereka dapat income, mereka dapat, orang kata, memenuhi keperluan diri keluarga masing-masing, insya-Allah. Okay, so siapa yang nak tahu? Siapakah sini nak tahu? Okay, apa yang dia buat? So Cikgu Nah bagi tahu dia bantu seseorang dengan menggunakan apa ilmu yang kita ajarkan dalam RPM, dalam roket pemasaran momentum. So dia kata, sebab saya dah nak cerita ni, cara dia macam mana ni, saya dah nak start cerita macam mana cara dia ni. Dan insya-Allah untuk anda yang mendaftar RPM pada kali ni, insya-Allah kami akan tekankan kepada topik ni nanti, insya-Allah. Okay. Waalaikumsalam. Dia ucap Assalamualaikum kepada Puan Izzah. Waalaikumsalam. Okay. So dia macam ni, bila kita ada satu produk, ni saya nak cerita proses dia bagaimana nak buat. Sebab ramai kadang-kadang yang dia tak tahu onlinekan bisnes. Apa maksud Tuan Najib onlinekan bisnes tu? Okey, maksud dia adalah macam ni. Bila kita ada contoh yang tadi ni, pengusaha pulut panggang ni, apa yang dia buat adalah dia ada pulut panggang, dia ada produk, tapi sekarang yang dia tak ada adalah pelanggan. Yang dia tak ada adalah cara bagaimana nak beritahu ramai orang ataupun ramai bakal pelanggan bagaimana nak dapatkan produk dia ni, apa yang special tentang dia, apa yang berbeza tentang dia, dan bagaimana nak buatkan orang nampak dalam social media. So apa yang dia buat adalah
First kali, bila kita dah ada barang, sekarang kita nak kena cari ruang kat mana nak dapatkan orang. Okay, so salah satu tempat yang paling bagus, paling cepat, paling mudah adalah Facebook page. Itu tempat yang paling mudah untuk kita, ruang untuk kita dapatkan orang. Bila ramai orang tengok dalam ruangan ni tadi, barulah datangnya wang. Soalannya cabaran ni sekarang adalah kita tak buat benda tu. Ramai sangat orang berniaga tapi tak buat marketing dengan betul. Salah tempat, salah cara. So yang budak ni tadi, yang peniaga ni tadi, apa yang dia buat adalah dia ikut saranan Cikgu Nas. Dia kata, okay, buat dulu Facebook page, create lah apa brand pun nama dia, supaya memberikan satu macam jenama brand. Manusia ni beli barang, tak kisahlah dia siapa pun, dia memang tengok brand. Dia memang tengok ada tak jenama barangan ni tadi. Okay, so lepas tu bila dah set up, dia start untuk nak buat orang nampak. So apa yang dia buat adalah dia cari grup-grup community. Sebab yang berniaga ni dia adalah di Keluang. Ni satu benda, nanti ada masa saya tunjukkan lah praktikal dia macam mana. So apa dia buat adalah, tapi yang ni memang saya pernah ajar, ini memang saya pernah tunjukkan. Dia cari grup Facebook. That's why saya nak cakap tempat yang antara yang paling power, paling bagus juga adalah Facebook group. Okay, Facebook group. Dan dia cari kat mana Facebook group di dalam community kawasan Keluang, Facebook community yang aktif. Okay, dia cari group tu, dia join masuk ke dalam grup-grup ni tadi. Dengar sini, jangan buat perkara yang mengarut. Saya nak cakap the don'ts yang jangan dibuat. Kebanyakan orang akan buat silap. Dia akan pergi kat grup-grup, dia nak promote, dia akan spam. Dia letak komen banyak-banyak, dia letak posting banyak-banyak. Lepas tu di sini yang like, di sini yang komen, di sini yang share. Itu menyebabkan you all punya Facebook mungkin akan kena block. Bahaya weh, jangan buat macam tu. Dengar ni apa nak kena buat. So peniaga ni tadi, apa yang dia buat adalah dia start menulis copywriting yang menarik. Dia start adjust copywriting yang bagus. Sebab kebanyakan orang dia adalah silap. Dia ingatkan, okay, promote. Anda kena ingat kalau you all promote, ayat tu tak apa-apa, hawau gila ayat. Tahukah anda, pulut panggang adalah, orang tu akan cakap, kau ingat aku bodoh sangat ke apa? Kau ingat aku tak tahu pulut panggang tu? Kau dah kenapa? Kau cek gaduh ni. Okay, so apa yang dia buat adalah dia tulis copywriting yang menarik dan dia start share story kat dalam grup-grup ni tadi. Sebab tu saya kata salah satu benda yang paling power adalah, dan you nak kena kuasai adalah copywriting. Sebab itulah saya tak pernah miss mengajar tentang topik copywriting di dalam kelas-kelas or session yang saya ajar. Faham tak benda tu? Dan ini adalah menjadi kita punya antara benda yang kita tekankan. Kau dapat sesuatu tak ni? Dah share ke belum? Saya tak habis lagi ni. Macam mana the next process ni? Saya sambung bila? Lusa. Okay, lusa ke nak sambung tahun depan? Macam mana cerita sekarang ni? Tak tag kawan-kawan pun, tak share pun. Okay, jadi apa yang dia buat adalah, sebab ni saya nak cerita pasal part copywriting. Sebab benda ni yang bila kita post kat dalam grup-grup community Facebook yang aktif, kita boleh cari tau grup community yang aktif dalam Facebook yang kita boleh share something. Sharing bukan menjual, bukan jual barang, bukan promote. Silapan ramai orang diingat marketing ni promote, buat iklan. Benda tu kan bosan, orang tak nak. So dia cari lebih kurang dalam, tak silap saya, Cikgu Nas bagi tahu saya semalam, dia jumpa dalam 10 grup community. Tapi apa benda betul yang dia buat adalah dia betulkan dia punya copywriting. Okay, yang ni yang saya nak ajar sikit pagi ni. Saya nak bagi panduan supaya you cuba try buat. Nanti siapa yang berpeluang boleh masuk lagi kelas RPM. Kita ajar lagi enhance, lagi detail saya akan ajar insyaAllah. Bagaimana nak menguasai, bagaimana nak menulis dengan baik. Walau macam mana zaman sekarang pun video ke apa jadah pun orang buat, tetapi penulisan, teknik copywriting tetap menjadi benda yang penting. You all faham ke? Faham ni? Yes, benda ni tetap menjadi benda yang penting. Even kalau nak buat video pun kena ada copywriting yang bagus, barulah boleh menulis, barulah boleh buat video yang bagus. Kalau
dia tulis pun tahukah anda, video pun buat tahukah anda, memang buat orang buat tak tahu boleh jawabnya. Faham ke faham tu? Okay, so start dengan copywriting. So dia pun tulis copywriting yang bagus. Untuk contoh Pulut Panggang ni tadi, so saya selalu cakap biasanya copywriting kita nak mulakan dengan apa ni yang ramai tak tahu ni. Ramai yang macam pening, bela-bela kata macam mana nak buat copywriting. So saya kata macam ni, bila menulis copywriting, the first thing first adalah kena faham apakah isu. Dengar sini, apakah isu, apakah masalah pelanggan. Sebelum tu lagi, ada lagi sebelum tu sebenarnya, kita kena tahu dulu siapa pelanggan tu. Kesilapan ramai orang juga dalam copywriting adalah bila dia tak tahu siapa pelanggan. Bila kita tak tahu siapa pelanggan kita, macam mana kita nak tahu apa masalah dia? Faham kan? Yang tu nanti pun saya akan tunjukkan. Saya akan explain panjang lebar di dalam Roket Pemasaran Momentum, yang insyaAllah pada bulan ni kan. Okay, tapi saya sambung ni tadi. So bila kita tahu, contoh katalah yang untuk Pulut Panggang ni adalah wanita yang dah berkeluarga, yang dah berkahwin. So ramai orang kata, tapi makanan nak cerita masalah apa? Makanan apa masalah? Okay. Manusia ni tuan-tuan sentiasa penuh dengan masalah. Masalah perhubungan, masalah luaran dia, masalah luaran tu macam perhubungan dengan orang lain, relationship. Kalau masalah dalaman, kesihatan, masalah hati, masalah jiwa kacau. Banyak gila masalah manusia ni. Kan? So contoh makanan, biasanya makanan ni orang relatekan dengan ketenangan, kebahagiaan, spend masa together dengan pasangan, dengan family. So kat situlah dia punya masalah yang kita dapat bila kita tahu relate kaitan makanan dengan manusia tu. Okay, so mungkin dia adalah orang yang jenis dah lama tak spend masa, terlampau busy, walaupun PKP tapi dia busy, dia macam tak sempat spend masa, tak sempat bersama dengan anak-anak, dengan pasangan dia. So itu antara poin yang boleh jadi satu poin. Contoh dia tulis macam ni, jangan sampai anak tak kenal papa dan mama dia, dan satu hari nanti mungkin dia tengking you sebagai papa dan mama sebab tak pernah spend masa dengan dia. Tu contoh yang kita boleh gunakan sebagai dia punya pembuka kata. Bukannya, tahukah anda Pulut Panggang ni mempunyai inti dalamnya. Tu bosan. Yang tu tak ada siapa yang akan tengok, tak ada siapa yang nak buka dan tertarik nak baca. Tapi bila kita relatekan masalah tu direct kepada orang ni tadi, direct kepada kita punya sasaran pelanggan ni tadi, maka mudahlah kita nak attract perhatian dia, nak baca sampai habis. So kegagalan ramai orang menulis copywriting adalah pembukaan dia pun dah bosan, opening dah bosan dah. So bila opening ni dah membosankan, tak ada siapa nak baca. Dan nanti tak habis-habis you all akan buat adalah, you all akan buat apa tau? You all akan buat spamming. Posting copy paste banyak-banyak, copy paste. Lepas tu kena block. Lepas tu kejap lagi marah kat Facebook, kenapa block saya? Okay? Ataupun macam saya pernah cakap dulu kan, macam isteri-isteri yang contoh dia tak pernah sediakan contoh spend masa untuk sediakan untuk family, untuk anak-anak dia. Okay? Mungkin dia boleh cakap, jangan sampai cik abang pandang lain, jangan sampai cik abang pandang jiran sebelah yang hantar mangkuk tingkat kat dia sebab sis tak buat sesuatu untuk surprisekan cik abang. Contoh tuan saya abang bagi contoh. Saya tak dengar kan? Okay, saya tak dengar tak apa. Okay, jangan sampai suami terima mangkuk tingkat daripada jiran sebelah. Tak apa, yang kita yang selalu bagi mangkuk tingkat kat jiran-jiran kita. Itu betul, itu kita buat. Ini orang lain ni. Jangan sampai cik abang kau menerima mangkuk tingkat daripada jiran. Mak Jan pula tu tak faham tak apa. Contoh, ni contoh. Contoh. Okay. Barulah dia akan spark orang tu. Betul juga tu kan. Lepas tu barulah kita masuk. Nak ke nak kalau kami bantu selesaikan masalah you all? Nak tak kalau kami bantu anda untuk spend masa together, makan satu pulut panggang yang sangat sedap, lemak, rasa pedas, rasa berombak dalam mulut,
rasa manis, masin, yang menyebabkan you satu keluarga rasa sangat seronok, spend masa together, menikmati pulut panggang yang paling best di Keluang. Contoh kita nak sebab kena ingat macam ni. Antara silap ramai orang juga adalah bila dia buat copywriting ni, dia suka sangat sangkut pada produk. Manusia nak tahu apa yang aku dapat. Manusia ni nak tahu apa manfaat, apa problem aku yang kau boleh bantu solvekan. Bukannya kau bantu aku tambah masalah. Kita ni masalahnya suka sangat balik-balik cerita produk kita power. Orang yang baca ni tadi ni memang menambah aku punya masalah. Kau ni memang penyumbang masalah lah. Kau bukan penyelesai kepada masalah. Faham? And then kita share lah. Kita start share untuk story. Macam korang ni suka sangat macam tu kan. Saya nampak macam tu. Ramai sangat yang suka balik-balik share tentang bagusnya produk dia, balik-balik fakta. Tetapi orang tak nak baca pun, orang bosan, orang tak nak dengar. So inilah antara kelemahan ramai orang. Sebab tu saya kata, tadi saya dah ajak, kita kena cari grup community yang aktif. Satu lagi benda yang kita kena buat adalah perbaiki juga apa copywriting kita. Kedua juga, kita kena repair betul-betul siapakah sasaran pelanggan kita yang kita nak bantu. Kan? So yang saya cerita tentang pulut panggang ni tadi, dia tak ada gerai, tidak ada kedai. Okay, bisnes hari ni bukan macam dulu-dulu perlukan kedai, perlukan tempat. Sekarang cukup ada di rumah. Yang penting ada handphone, boleh menulis dengan baik. Tak reti menulis dengan baik, belajar, masuk kelas. Dan antara benda yang kita nak tekankan kepada untuk RPM kali ni adalah salah satu benda yang memang daripada dulu kita tekankan adalah copywriting. Copywriting menjadi core yang penting. Sebab tulis copywriting, mana ada kena bayar apa-apa, mana ada bayar copywriting, kan? Tapi dengan sini ada setengah orang pula dia fikir, tak apalah, tak payah copywriting power, aku bayarkan, aku bayar iklan Facebook ads. Come on. Kalau kita buat FB ads, ayat kita tak power, ayat kita lemau, kita belanja 1 juta pun takkan ada orang beli, babe. Takkan ada orang beli. Itu pun silap juga. Cara fikir yang silap, yang salah adalah dia fikir aku ada duit, aku boleh dapat. Belum tentu. That's why saya kata, saya bagi cara yang paling mudah, cara yang tak payah bayar pun. Buat copywriting ni free. Yang penting kena fikir bagaimana nak menulis dengan betul. Siapa kat sini rasa ada masalah tentang copywriting tu? Cuba bagi tahu saya. Ada tak kat sini yang rasa, lah saya itulah menulis copywriting itulah yang saya sedikit lemau. Bukan, saya sangat lemau, tak gerti nak tulis. Lepas tu pergi mana-mana platform ke, you pergilah Facebook ke, pergi kat IG ke, pergi kat mana-mana Telegram ke. Dah kalau ayatnya tu lemau, you tak akan capai apa-apa. Takkan memberi kesan kepada marketing you. Dan kesianlah bisnes tu nanti tak grow. Masih lagi tak grow. Sebab tu saya kata, bantu saya untuk bantu diri you. Bantu saya untuk you bantu diri you dengan belajar. Dan insyaAllah nanti kita tunjukkan secara praktikal dia di dalam sesi Roket Pemasaran Momentum, macam mana you guys nak belajar untuk menulis, untuk kenal pasti dulu siapa customer aku, siapa. Apa benda yang selalu orang buat silap dalam marketing online ni? Apa cara 3 ke 5 step pertama nak bermula, nak make sure business kita berada dalam online, nak make sure kita dapat tarik pelanggan kita. Bila tarik pelanggan, bermaksud kita tambahkan sale. Tambahkan sale bermaksud growing of your business. Dan inilah antara benda yang saya nak tolong bantu you. Dan kita akan belajar tentang dalam copywriting ni apa benda paling penting, macam mana emosi dia. Dan saya juga suka bagi contoh-contoh. Saya akan bagi contoh. Yes, betul, saya setuju. Anda kata kat situ, kalau copywriting kita tak bagus, kita punya buat FB ads pun takkan jalan. You buat Telegram pun, Telegram group you tidak akan mendapat perhatian. You buat Facebook page pun takkan jadi apa-apa. Sebab tu saya kata, kuasai copywriting.
Dan juga kali ni bonus yang kami nak beri adalah saya nak guide, saya nak bagikan strategi kepada para peniaga, especially juga kepada agent, stokis, dropship. Macam mana nak bawa bisnes yang you buat sekarang masuk ke dalam online dan mendapat perhatian pelanggan. Dan itu juga akan bantu you all punya sales tu meningkat. Ini antara benda yang saya nak ajar dalam RPM kali ini. InsyaAllah pada bila team? Tak silap saya adalah pada 23 dan juga 24 Oktober ni nanti. So saya nak make sure anda commit dengan kelas kita kali ni. Committed. Pergi daftar di naktarikpelanggan.com. Dapatkan tempat segera. Sebab bisnes kita ni, kita baru beralih pada fasa daripada pandemik. Ada yang dah beralih pada fasa 2, fasa 3, ada lagi dah fasa 4. Dan insyaAllah kadar vaccination pun dah menghampiri, tak silap saya, seluruh negara pun dah nak capai 80 ke 90% macam tu. Dan ekonomi insyaAllah kita jangkakan kembali macam biasa. Tetapi kali ni trend dah berubah menjadi mostly adalah kepada online. Jadi kalau kita tak ambil peluang ni, saya risau kenapa. Saya tak nak you all ni ketinggalan. Saya tak nak you all ni nanti ketinggalan. Saya nak you leading ke depan. Tu satu. That's why kenapa kami nak guide. Sebab saya tahu kalau you hanya datang sekelas sekali masuk, lepas tu keluar, belum tentu boleh faham. Belum tentu lagi you all boleh kuasai ilmu ni dengan baik. Sebab tu saya tahu you all adalah perlu di-guide. Sebab tu lah roket pemasaran momentum kali ni, walaupun kita buka hari tu dengan serendah pendaftaran RM10 je, kita dah ready, kita dah bawa, kita guide dengan kelas persediaan. Ada 4 kali malam tadi, tak selesai kelas persediaan yang kedua. Ada lagi kelas persediaan yang ketiga, yang keempat. So, kita tahu you all mesti berada di bawah bimbingan yang berterusan. Okay, so hopefully saya dapat jumpa anda pada kelas roket pemasaran momentum kali ini. Dan kita akan ajar anda, bukan sekadar pulut panggang, apa sahaja produk. You all berniaga apa? Cuba beritahu saya sikit. Cuba beritahu saya sikit kat situ, apakah produk yang you all berniaga. Cerita sikit. Yang tadi saya cerita pulut panggang, alhamdulillah yang peniaga yang kita bantu ni, yang Cikgu Nas bantu, daripada 0 dia dapat capai RM12,000 sale dalam masa 30 hari je. Dan memang kelang kabut lah dia punya production kat rumah, kena buat pulut panggang. Itu dia punya kesan dia lah. Kesan sampingan dia adalah stok tak cukup, barang tak cukup, terpaksa buat lebih. Tapi tak apalah, yang penting income, yang penting pendapatan you all ni meningkat insyaAllah. Okay, so saya harap you all dapat belajar sesuatu daripada poin saya bagi ni. Saya nak bagi tahu, marketing online tak semestinya bermula dengan you nak kena bayar. Ada banyak je teknik yang sebenarnya free marketing, zero cost, tak ada bayar pun. Tapi masalahnya tak ramai orang yang sibuk nak buat. Ramai orang yang lari fokus, yang diingat kena bayar, diingatkan benda ni susah. Tapi saya nak bagi tahu sebenarnya benda ni senang. Benda ni mudah, dengan ilmu, dengan bimbingan, dengan you diberitahu. Okay, so hopefully dapat jumpa nanti dalam RPM. Boleh daftar. Tim saya pun dah bantu kat situ di naktarikpelanggan.com. Saya doakan anda dipermudahkan pada hari yang mulia, hari Jumaat ni. Mudah-mudahan tercapailah segala hajat, segala target anda pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Jaga diri tau. Okay.